Okey, cepat. Ni. Okey, dengar ni. Dengar. Anak-anak berlaut ke bawah. Dia tolong haji. Okey, kumpulan yang pertama. Okey, kau dengar. Okey. Okey, saya demo dapat Ahmad terkena air kecil adik lelaki dia yang berumur 1 tahun. Jadi semua nak Ahmad dapat air kecil. Okey, cepat. Kumpulan 5 akan tentangkan pasal kena. Okey, cepat. Baiklah. Okey. Lepas nak kita bersihkan kain yang cemat ni. Okey, betul tepuk tangan. Okey, betul. Okey, kumpulan kedua. Okey. Zaid dia tolong anjing jatuh dalam okey. Tapi dia pergi anjing tu. Macam mana dia nak basuh? Tangan dia tengah tu. Cuba kan apa tu? Lain kali. Ke mana? Air. Kita sungai air. Pertama kali air. Air tanah. Air tanah dulu. Lepas tu basuh dengan air baik. Berapa kali? Nah, okey, betul tepuk tangan. Okey, kumpulan terakhir. Kumpulan ketiga ni. Okey, kumpulan yang keempat. Fatimah terpegang najis kucing. Jadi, macam mana Fatimah nak senangkan dia? Ambil sabuk. Dia buat jahit. Buat jahit lepas tu? Masuk kenapa? Kenapa? Air pula, air masuk boleh. Lepas sampai lagi Okey, betul soalan. Okey, kita cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dirakamkan bertujuan menceritakan refleksi makro pengajaran yang telah saya lakukan pada 21 November 2022 di Sekolah Kebahasaan Pasir Dusun. Subjek Pendidikan Islam, mari bersuci. Terdapat beberapa kekuatan yang saya dapat lihat. Antaranya, yang pertama adalah kelantangan suara. Kelantangan suara saya yang begitu baik menyebabkan murid mudah memahami dan murid cepat menangkap apa yang saya hendak sampaikan. Yang kedua juga, pujian yang saya berikan berbentuk hadiah menyebabkan mereka bersemangat menjawab dan mereka memberi tumpuan. Dan juga bahan yang saya gunakan BBM ada di dalam pengajaran makro yang menyebabkan mereka bersemangat dan cepat faham, tangkap apa yang hendak saya sampaikan. Terdapat juga beberapa kelemahan, antaranya kelemahan yang pertama, murid cepat boring, menunggu kefahaman, murid yang lemah, murid yang cepat tangkap, menunggu masa yang agak lama
kerana saya memerlukan masa yang agak lama untuk memahamkan murid-murid yang lemah. Dan kemudian yang lagi kelemahannya adalah masa. Masa yang sangat mencemburui saya menyebabkan ada beberapa pelajar yang masih kurang faham. Jadi kesimpulannya, dengan kekuatan saya akan terus meneruskan pengajaran dan menambahkan lagi beberapa jenis aktiviti makro yang membuatkan murid lebih bersemangat dan lebih memahami. Dan dengan kelemahan saya akan menambah baikkan lagi dengan pelbagaikan kaedah dan jenis-jenis ABM yang lain agar mereka mudah memahami apa yang hendak saya sampaikan. Sekian itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dirakamkan bertujuan menceritakan refleksi mikro yang telah saya ajarkan murid di Sekolah Kebangsaan Pasir Dusun Jili pada 21 November 2022 hari Isnin. Mata pelajaran Pendidikan Islam tajuk Mari Bersuci. Jadi, dengan kaedah pengajaran masteri yang telah saya gunakan kepada murid-murid saya, jadi setelah melihat video rakaman saya dapat lihat beberapa kekuatan yang terdapat di dalam video tersebut. Di antaranya ialah, kekuatan yang pertama ialah suara saya, kelantangan suara. Jadi, dengan suara yang lantang, murid mudah memahami arahan yang telah saya berikan. Kemudian yang kedua, murid juga tidak terganggu dengan bunyi-bunyi yang lain. Antaranya lagi kekuatan pujian dan peneguhan. Pujian yang saya telah memberikan mereka semangat di dalam menjawab soalan, dan juga saya juga memberikan sejenis hadiah kepada mereka yang dapat menjawab. Dan juga bahan bantu mengajar yang saya gunakan di dalam aktiviti mikro saya. Dan murid menunjukkan reaksinya seronok ketika melakukan aktiviti mikro. Kemudian terdapat juga beberapa kelemahan. Antara kelemahan yang saya dapat lihat adalah murid cepat mudah bosan ketika mana mereka yang sudah memahami ada murid yang sudah cepat faham dan murid yang kurang faham. Jadi murid yang cepat faham cepat bosan dengan untuk menunggu pelajaran yang seterusnya, kerana saya sibuk menerangkan kepada murid yang kurang faham. Kemudian masa juga tidak mencukupi kerana murid yang tidak faham selalu berulang-ulang kali tanya. Dan juga antara kelemahan yang lain, postur kedudukan saya. Apabila murid yang tidak faham bertanya berulang kali, saya sehingga duduk di atas meja. Jadi sikap tersebut adalah tidak baik. Dan juga kesimpulan yang saya dapat lihat, antara dengan kekuatan saya akan meningkatkan lagi pada sesi pengajaran yang akan datang, dan akan juga memahamkan lagi murid-murid yang kurang faham dan melakukan beberapa lagi aktiviti yang dapat meneruskan kefahaman murid. Itu saja. Terima kasih.